Okay, saudari Amna macam yang kita cakap tadi adalah alumni School TISA. So beliau pernah pergi buat mobility di salah sebuah negara di negara jiran kita, which is negara Indonesia, Aceh. Betul Betul. Okay, so mungkin saudari Amna boleh sharekan dekat kita semua apakah perbezaan budaya. Mungkin yang pertama sekali lah kita nak tahu bahasa yang diorang gunakan dan macam mana acceptability diorang untuk terima student daripada luar negara. Boleh sharekan? Okay, boleh. Okay. Okay. So, boleh nampak Amirul? Boleh. Okay. So, saya dapat mobility ke Indonesia 2019. Waktu tu saya masih semester 3. So kiranya saya dapat mobility ke Universiti Syed Kuala di Indonesia, di Aceh. Tapi pada sebelum tu waktu saya minta interview, sebenarnya saya tak minta pun ke Indonesia, saya minta ke Filipina. Tapi disebabkan Filipina kena ada test IELTS, so saya tak buatlah test IELTS tu, sebab test IELTS tu dalam 1,500. So dia orang tukar, saya dapat Universiti Syed Kuala yang gambar yang saya tunjuk ni lah. So kiranya waktu tu kat Aceh, saya tak tahu lagi Aceh ni sebenarnya adalah kepulauan yang lain daripada jauh lah, daripada Jakarta, daripada Bandung. Tapi at one point bila saya dapat tu, saya seronok sebab saya ingat Aceh ni macam dekat lah dengan Jakarta, macam tu, semacam boleh pergilah macam tu. So nak cerita, saya pergi ke sana, saya rasa dia punya budaya tak ada beza pun. Sebabnya bukanlah tak ada beza, still ada beza tapi tak banyak. So kiranya sewaktu saya sampai kat sana, saya rasa penerimaan tu biasa je. Tapi cuma satu benda yang saya rasa saya paling terkejut bila saya sampai di sana adalah Aceh ni diorang panggil sebagai Serambi Mekah, which is di antara part of Indonesia yang mana macam kuat lah dengan agama macam tu. So bila sampai sana, apa yang paling terkejut adalah kebanyakan, boleh katakan keseluruhan lah, daripada muda sampai ketua, kalau perempuan mesti pakai kain. So tak pakai seluar, which is itu adalah diorang kalau nampak kita, kami yang ramai ni, so tak ada ramai, kami ni bila pakai seluar, so confirm lah dah tahu tu Malaysia. So even dalam kampus pun, Universiti Syed Kuala ni yang saya pergi, memang dalam kampus sendiri sebenarnya perempuan tak boleh pakai seluar, so kena pakai kain. Tapi disebabkan kita adalah student mobility, student exchange, so kita dapat keutamaan kita dapat macam boleh lah kita pergi kelas, yes, kita boleh dapat untuk tak pakai seluar lah macam tu. So kita tak pakai kain, kita pakai seluar lah macam tu. So ni saya punya fakultas ekonomi dan bisnes. Tapi apa yang saya satu lagi, dekat Aceh ni dia ada bahasa dia sendiri. So maksud dia macam, dia bukan accent tau. Kalau macam kita ada macam dialek Kelantan, kita ada dialek Kedah. Tapi kalau macam Aceh ni, dia memang ada bahasa dia sendiri. So untuk communicate, sebenarnya untuk communicate dengan masyarakat sekeliling tu adalah sangat susah. Sebab diorang ni sangatlah dekat dengan bahasa ibunda diorang lah, bahasa yang diorang cakap. So bila kita nak cakap ni, diorang sangatlah tak macam kita. Memang rata-rata kita, walaupun di mana kita ada, kita memang cakap bahasa Melayu, which is bahasa utama. Diorang bahasa ibunda tu datang dulu daripada bahasa Indonesia tu sendiri. So bila kita nak pergi beli barang, kita nak tanya tu susah lah. Tapi kalau environment dalam college, saya rasa dalam kampus sebenarnya susah. Sebabnya kalau nak tahu lebih lanjut, sebenarnya saya punya college ni, fakulti saya ni ada dua jenis kelas. Maksud dia kelas yang fully belajar bahasa Indonesia dan kelas yang fully belajar dalam bahasa Inggeris. Which is kalau saya masuk dalam kelas bahasa Inggeris lah, sebab memang lecturer, kawan, memang semua orang akan speaking English lah. So tak ada masalah lah untuk kita yang datang daripada UUM. So kalau nak cakap terms accounting, terms ekonomi, so semua tu macam sama lah, sebab kita memang belajar in English. Okay, so ni kelas dia, saya rasa quite sama lah. Cumanya kelas dia tak besar sebab macam yang saya cakap tadi, kelas dia dalam bahasa Inggeris. So bila kelas bahasa Inggeris ni, tak ramai sebenarnya student Indonesia yang boleh fasih bahasa Inggeris. So diorang, sebelum diorang nak dapat masuk ke kelas bahasa Inggeris ni, diorang ada test. So bila diorang ada test, so tak ramai yang dapat masuk. So kelas dia akan jadi around like 20% je per kelas. So tak ramai lah. So macam sangat mudah nak interaksi dengan lecturer ke, nak buat grouping ke, nak present ke. So memang tak ada masalah lah, sebab kita memang small group je kalau nak present ke apa ke kan. Okay. So other than daripada kita ada kelas daripada lecturer
campus tu sendiri, kita juga ada international punya lecturer yang akan bagi. So international lecturer ni dia sekali sebulan. So sekali sebulan ni bermaksud kita akan ada lecturer daripada luar negara lah, macam daripada Europe ke, daripada mana-mana negara lain yang akan buat open lecture. Open lecture ni maksud dia mana-mana semester boleh join the class dan belajar. Selalunya topik-topik yang diorang buat waktu open lecture ni adalah topik-topik yang macam berkenaan diorang kalau accounting dekat Universiti Syed Kuala ni, diorang memang wajib buat tesis. So selalunya open lecture ni adalah mengenai cara nak buat tesis, nak siapkan dari starting until last. So inilah ada. So okay. Kalau cerita berkaitan tentang budaya luar, which is mungkin Amna dekat sana dalam tempoh 6 bulan tambah tolak kan. So mungkin Betul. boleh sharekan sikit budaya yang Amna dapat dekat sana. Budaya, tak kisah tarian ke, anything. Okay. So actually apa yang Amna rasa dapat dekat sana mostly adalah sebenarnya selain daripada dalam kelas adalah kawan kot. Sebabnya sebabnya bila selalunya orang akan cakap lah kita dengan orang Indonesia ni jauh lah beza. Maksud dia bila berkawan jauh beza dari segi bahasa, tapi kita serumpun. Tapi bagi saya rasa macam benda tu macam mana nak cakap, bila tak tahulah, saya berada di kelas yang bahasa Inggeris tau. Saya tak duduk di kelas yang belajar dalam bahasa Indonesia. So bila saya duduk kelas dalam bahasa Inggeris ni, maksud dia mentality dia orang maksud dia lebih matured lah berbanding dengan orang yang berada di kelas bahasa Indonesia. Tapi saya tak katalah bahasa Indonesia ni sebab dia orang belajar dalam bahasa Indonesia ke macam mana. Sebabnya bila dia orang dah berada dalam kelas bahasa Inggeris, so mostly benda yang kita akan discuss benda-benda yang macam benda-benda yang macam international lah, benda-benda yang bagus. Maksud dia lagi satu, bila kita duduk dalam kelas yang bahasa Inggeris ni, budaya dia orang dah macam datang kelas pun on time. Maksud dia cancellation kelas pun tak selalu, tak adalah. Maksud dia untuk tak ada kelas tu sangatlah kosong. Macam tu lah, maksud dia setiap hari akan ada kelas. Kiranya berbanding dengan kelas yang satu lagi, so macam dia orang punya ada diorang punya cara bercakap tu macam lagi senang lah untuk kita communicate tu. Kiranya macam macam mana nak cakap, senang lah untuk bekerja. Tapi bila ada juga kelas yang kita masuk, ada kelas juga yang saya masuk, saya kena mix lah. Maksudnya kelas tu memang tak ada lecture in English. So saya masuk kelas yang bahasa Indonesia tu agak berbeza lah. Maksud dia macam susah lah. Ada yang kadang cancel, kadang ada orang tak bagi komitmen, assignment dan sebagainya. Mungkin sebab batas-batas bahasa kot, dia punya barrier tu macam susah kot untuk communicate dengan kami. Walaupun rasanya kami cakap je bahasa Indonesia yang biasa orang dengar. Macam tu lah. Faham. Okay, selain daripada budaya belajar lah, kita tolak tepi budaya belajar, kita pergi kat luar pula. Mungkin boleh cerita tempat-tempat yang Amna dah pergi, and then makanan yang mungkin Amna tertarik ke dekat sana yang Amna nak sharekan pada malam ini. Oh, okay. Apa yang tertarik okay, kalau saya nak cerita apa yang tertarik, saya rasa makanan tu biasa. Tapi apa yang luar biasa adalah waktu saya pergi mobility, sebenarnya waktu saya pergi mobility ni ada 2 orang student daripada TISA yang dapat juga dengan saya lah, saya dengan dia. So waktu kita pergi ni, apa yang kita pergi Aceh, lepas tu kita terpilih pula untuk pergi satu camp, which is dia panggil, yang saya tunjuk kat gambar ni, International Fun Break lah. International Fun Break ni kiranya kita pergi berjalan within dalam tempoh seminggu. Dia camp ni macam camp sambil belajar lah orang panggil. Tapi apa yang saya rasa adalah saya pergi berjalan dibiayai sepenuhnya. Maksudnya free lah. Maksudnya macam saya pergi ni macam kita orang pergi jalan, kita orang pergi belajar budaya, kita orang pergi belajar budaya tempat lain, menari, rumah dia, cara nak communicate dengan orang. So kita pergi tempat yang nama yang kita orang pergi ni adalah Padang. So Padang ni agak jauh daripada Aceh, dalam 6 jam macam tu. Tapi kita orang pergi free 5 hari 4 malam macam tu. Tapi banyaklah orang yang kita jumpa, kita belajar. Maksudnya daripada sini sebenarnya lagi best lah. Maksudnya macam setengah orang cakap alah pergi mobility Indonesia je, tak dapat Indonesia je, tapi tak dapat pergi tempat lain. Tapi sebenarnya waktu saya pergi Indonesia ni banyak sangat saya dapat pergi tempat lain dengan lagi dengan banyak lagi, dengan belajar free, lepas tu dengan dapat pergi universiti tanggung, pergi tempat lain, belajar tempat lain. Maksudnya bukan pergi setempat lah, banyak tempat yang kita pergi, yang camp-camp yang kita pergi, tapi universiti bayar. Macam tu lah, sebab diorang cakap
Saya masih ingat apa yang dekan kita orang cakap. Dekan kita orang cakap kesian dekat kita orang sebab kita orang dapat pergi Indonesia je. Tapi disebabkan tu dia orang hantar kita pergi belajar camp macam camp yang saya tunjuk gambar, camp muzik, camp macam-macam lah dengan free je. Tapi camp ni memang kita akan pergi dan tidur dekat tempat lain secara free. Macam tu lah, kayaknya macam selain daripada belajar benda yang basic akademik semua tu, kita orang macam pergilah belajar muzik, belajar macam rumah-rumah asas dekat sana, tengok buat macam mana. So kayaknya macam belajar di luar kelas lah. So macam berjalan secara percuma, macam tu lah. Faham. Itu inisiatif daripada universiti sana ataupun UUM? Ini ada inisiatif daripada universiti dekat sana dengan OIA, Office International Affairs. Office International Affairs ni orang yang kiranya di antara perantaraan orang tengah lah yang uruskan kita daripada UUM sampai universiti sana. Navid? Ni dekat mana ni? Gambar. Ini gambar ni waktu kita orang pergi jalan. Okay, mostly belajar dekat Indonesia. Saya tak tahulah belajar kat universiti. Saya pergi Universitas Kuala ni sebenarnya sangat best sebabnya kita boleh cakap lah minimal stress lah. Stress tu tak ada langsung sebabnya memang kita communicate dengan lecturer. Maksudnya lecturer faham kita, kita pun faham dia. Sekiranya macam kita boleh main tolak ansur tau. Maksudnya deadline pun kalau dia cakap dia nak kita hantar 25 tapi kita nego dia untuk hantar 28 ke, dia okey. So maksudnya stress tu kosong. Bila stress tu tak ada, hujung minggu je memang kita akan pergi jalan lah. So of course akan pergi jalan sebab kita pun dapat amount kan daripada UUM, allowance daripada UUM. So dapat allowance, lepas tu dapat rumah free dengan yuran pengajian tak payah bayar on that time. So memang hujung minggu memang kita pergi jalan lah. Kita pergi jalan, banyak lah tempat mostly yang kita pergi. So ni dekat mana? Disebabkan dua-dua ni adalah dekat pantai. Saya ingat nama pantai tu apa, tapi memang cantik lah. So memang sebab Aceh ni di kepulauan tau. Sebab tu dah dulu waktu 2004 kan ada peristiwa dia kena tsunami kan. So memang disebabkan dia kena tsunami tu sebab dia memang keliling dia memang laut. So memang cantik lah. Kalau pergi memang saya tak rasa rugi lah kalau sampai universiti ni. Selain daripada pulau, mungkin ada bandar ke yang boleh dilawat ke tak ada? Saya tak ada gambar nak share tapi saya tak ada gambar nak share tapi dia ada satu masjid ni, nama dia Masjid Baitur Rahman. Antara benda yang kalau orang tanya saya yang saya rasa saya betul-betul bawa balik daripada mobility adalah saya masih ingat pesanan dekan waktu saya sampai ke sana di hari pertama dekat fakulti. Saya masih ingat pesanan dia kata kalau stres belajar, kalau macam tak boleh rasa rindu family ke, tak boleh go on ke duduk kat sini, dia kata pergilah masjid. Dia semayang ke apa, pergi masjid. Tapi at that point saya dengan kawan saya tu anggap benda tu biasa. Faham tak? Macam pesanan yang kita rasa macam pesanan mak-mak biasa dah. Yes, kita rasa pesanan yang sangat biasa. Tapi bila pada satu masa tu biasa kita duduk dengan orang, walaupun sekejap tapi mesti kita rasa rindu kat family, kita rasa stres kan. So kita orang memang saya dengan housemate saya boleh dikatakan seminggu sekali memang kita akan pergi masjid ni, Masjid Baitur Rahman ni. Dan masjid ni sangat best sebab dia ada dataran yang terbuka, dan dataran ni memang kita boleh makan, kita boleh lepak, kita boleh sembang sepanjang hari. Maksud dia, faham tak? Bila masuk waktu solat, kita pergi solat. Macam tu lah. Sekiranya macam benda yang saya rasa kalau saya balik kat Malaysia, tak ada masjid pun yang akan bagi kita buat macam tu. Faham tak? Faham tak? Mungkin pesanan akhir untuk rakan-rakan yang nak pergi mobility. Pesanan akhir saya rasa pesanan lah saya letak gambar ni. Pesanan akhir saya rasa pertama sekali kalau nak pergi mobility, whether saya tahu dalam keadaan sekarang of course dengan adanya COVID kan, so kita tak boleh nak pergi langsung lah macam yang saya pergi enjoy to the fullest dan sebagainya. Tapi saya rasa pertama sekali waktu pemilihan tu saya rasa negara bukan menjadi isu utama. Maksudnya setengah orang akan cakap saya nak pergi Korea, saya nak pergi ni kan. Tapi saya rasa yang paling penting adalah whether you can score. Kalau you pergi sana, you boleh score tak macam mana you score kat UUM. Maksudnya pointer you will be okay tak? Macam mana you
you duduk kat sini. Dan of course bila belajar dekat, whether belajar online ataupun you belajar pergi kat sana, you kena enjoy. Itu je cara yang paling terbaik untuk you lepaskan segala masalah yang you ada. So pergilah mobility, sebab sekurang-kurangnya ada pengalaman lain daripada orang lain, ada extra value daripada orang lain yang orang lain tak nak cuba tapi you try. So itu adalah pada saya added value yang paling bermakna di atas resume.